Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya Kak Tim dari Island. Hari ini Kak Tim nak ajar cara mudah kepada semua peniaga-peniaga yang masih barulah, peniaga SME, yang baru nak mendapat, ada kalanya yang masih buat perniagaan daripada rumah. Macam mana caranya untuk menguruskan keuangan perniagaan anda semua. So kalau tengok daripada skrin ini, okay, akak menggunakan Excel. Okay, so ini adalah contoh. Okay, akak tulis ini business XYZ lah. Okay, and then ini adalah profit and loss for the year. So okay, basically this is not just profit and loss, tetapi dia adalah spreadsheet yang kita buat the whole. Maknanya dia akan nampak profit and loss dan juga kunci kira-kira. Dia sekali jalan ya. Okay, alright. So ini kalau untuk orang yang tak tahu account, dia memang pening sikit, susah sikit, tapi tak apa. Kita cuba buat sikit-sikit. Kita cuba buat satu persatu supaya faham. Okay, so untuk line ataupun kolom yang pertama, kita akan letak date. Date ni tarikh lah. Tarikh adalah paling penting sebab dia akan merekodkan setiap transaksi pada hari kejadian. Okay, contohnya hari ini adalah 8 hari bulan Julai. Okey. Pada 8 hari bulan Julai 2020, okey, Kak Tim telah memulakan perniagaan. Okey, memulakan perniagaan. So jadi apa yang Kak Tim buat bila kita buka perniagaan? Biasanya kita akan buat kita akan letak modal lah. Okey, modal nak beli barang ataupun modal sebagai permulaan lah, kita nak simpan dalam akaun bank. Sebab kita bila kita dah daftar semua SSM, kita buka akaun bank, kadang kita letak sikit duit dalam akaun bank kan. Ini dikira modal lah. So kita letakkan perkataan itu modal. Berdasarkan tarikh hari ini. Ini kalau ada nota lah, notification. Kak Tim suka buat detail supaya kita tahu receipt apa semua kan. Okay, nombor dia, so kita boleh nampak. Okay, so jadi modal ada kita letak kat sini. Biasa bila modal tu kita simpan dalam mana? Bank kan. Okey, bank maknanya katakan 1,000 Okey, kita letak 1,000 kat situ. Dia mestilah positif. Sebab apa? Kita masuk duit kan. Betul tak? Okey, jadi apa yang negatif dia? Bila ada dia kita punya konsep dia adalah debit dan kredit kan. So bila kita debit pada bank, positif pada bank, maknanya secara automatik dia akan jadi negatif pada satu lagi kategori. Okey, betul kan? Okey, so jadi kalau tadi tengok kalau kata Kak Tim buat macam ni, nampak tak dia punya check and balance kat sini dekat sini Kak Tim buat dia punya sum je. Kak Tim tekan sum je kat sini tengok tak? Gitu. Nampak tak? Dia sampai situ. Terus tarik je. Itu adalah sum dia. So check. Kita nak check balance ke tak. Kalau ada kat sini lagi, mana tak balance lah. So jadi bila ada positif, ada satu lagi part negatif. Okay, senang. C. So iaitu bank. Masuk akaun bank, maka capital kita keluar lah. Panggil modal modal. Okay, alamak, rupanya ada lagi atas. Tak apa, ni so kita delete saja. Alright, settle. Okey, ini simple. Setiap hari akan ada transaction ikut date kat sini. Dan cara dia ialah, maknanya apa yang nak kita buat ialah satu debit, satu kredit. Kalau debit maknanya dia positif. Kalau dia kredit maknanya dia negatif. Okey. So contoh kedua. Dah masuk duit akaun bank dah. 1,000. Modal lah. Okey. Kita nak keluarkanlah RM100 sebab kita baru nak buat perniagaan. So kita keluarkan duit daripada akaun bank kita. Mestilah
Negatif sebab kita keluar kan. Betul Okey, so jadi bila kita keluar, apa tujuan kita keluar tu? 100 ni kita nak beli barang. Betul? Kita beli barang. Okey, beli barang. Tulis beli barang. Beli barang. Line kena sama. Line sama je. Straight je. Okey? Line mesti kena sama. So, beli barang, bila negatif dekat bank, maka beli barang adalah positif. Okey, dia punya konsep ialah kita jaga akaun bank ni. Bank ataupun cash in hand. Tulis cash satu lagi. Okey. Bank, duit dalam bank, satu lagi duit dalam tunai. Senang. Tulis macam ni, duit dalam bank. Okey. Satu lagi, duit dalam tangan. Senang ingat, senang nampak. Simple. Kita guna perkataan yang mudah difaham, okey? Sebab ini bukan tujuan untuk kita buat proper account ke apa. Kita just nak jaga account kita supaya kita boleh tahu kat mana duit dia pergi mana dan sebagainya. Okey, yang ni hari ni juga kita buat. So, jadi kategori dia apa tadi? Beli barang kan? Beli barang. Modal. Barang apa tu? Permulaan lah. Modal permulaan ataupun whatever lah. Okey, so apa yang kita beli barang? Andailah kata perniagaan kita tadi mengikut Puan Izzat dia kata dia buat perniagaan mangkuk tingkat makanan kan. Okey, so dia mesti beli barang basah kan. Beli barang masakan. Macam tu. Sebab apa? Ini terpulang kepada apa kita punya kategori perniagaan. Kalau macam Puan Fatin, dia kata dia buat firm consultation. Okey? Okey, dia punya expenses mungkinlah berkaitan dengan license ke apa-apalah yang berkaitan kan. So jadi ini expenses ni adalah belanja yang kita boleh tukar, adjust saja. Tukar yang mudah, bahasa mudah kita faham. Income ni adalah duit masuk ataupun hasil ataupun income lah. Sebab income kita faham kan, hasil. Okey. So jadi ini adalah dia punya contoh cara dia. Okey. Simple sangat. Yang penting kita jaga ni. Macam mana saya nak tahu debit kredit sebab saya tak belajar account? Simple je. Kita jaga dekat dua ni. Account bank dengan duit dalam tangan. Dia mesti berkait perniagaan kita, dia mesti duit masuk ke duit keluar. Itu je soalan dia. Duit masuk ke duit keluar. Kalau duit masuk, automatik dia positif dekat sini. Okey? Kalau duit keluar, automatik dia jadi negatif. Okey, faham So, jadi ini adalah beli barang permulaan. Okey. Besoknya, katakanlah tarikh kemudian, korang ni esok dah buat dah perniagaan. Okey. Dah beli barang, dah buat, dah masak. Jualan lah. Ada orang beli, dah banyak orang beli. Hari ni sale. Pada hari 9 bulan 7 ni, sale dapat laku 200. Okey. Tak payah fikir nak masuk ke akaun mana ni. Letak dia dulu. First kali letak dekat akaun masuk dulu. Akaun masuk tu masuk dekat dalam cash ke, pegang kat tangan ke, pegang dekat bank. Okey, yang ni contoh. Kita pegang kat tangan dulu. Dapat bersih, sale hari ni, tunai. Dia jual. Okey, collection kira-kira. Dapat 500. Banyak tu. Okey, Alhamdulillah. Sorry. Okey. 500 positif. Sebab duit masuk. Duit kita dapat. Okey. Nampak tak? Cek dia kat sini. Masih berbaki 500. Maksudnya, kena letak kat mana-mana area daripada sini sampai sini dalam kurungan. Negatif lah. Okey. Kat mana negatif kita? Duit 500 ni duit apa tadi? Income kan? So, jadi pergi terus dekat kotak income, iaitu hasil tadi. Kita jual apa? Produk. Okey, kita jual apa? Servis. Letaklah kategori salah satu padanya dengan negatif. So, sekarang dia check inilah balance. Okey? Baik. Settle. The next, kita nak tengok apa jadi kat bawah. Hilang. Okey. Delete. Yang ini, ni contoh adalah hasil daripada seluruh
nampak kalau kita tengok dia punya formula, ini adalah semuanya yang yang kita sum up semua ni. Ini dia, dapat dia. Yang ini adalah apa yang kita sum up seluruh kat sini. Okey. Ini adalah apa yang kita sum up dekat sini. Begitu juga ni, samalah, semua sama. Okey. Double check je, betul tak? Okey, betul. Double check betul. Double check lagi betul. Okey, check betul. Check betul. Sama juga dengan sini, betul. Oops. Okey, betul. And then dekat sini pun betul. Okey. Oops. Sekejap. Allah Akbar. Okey, jadi apa dia maksudnya ini? Ini adalah total keseluruhan transaksi ataupun apa saja aktiviti yang telah kita lakukan sepanjang bulan atau sepanjang tahun ataupun sepanjang hari. So, maka ini adalah total jumlah hasil yang kita dapat sepanjang perniagaan kita 2 hari ni. Okey, ataupun setahun ataupun 2 tahun. Setahun ataupun 2 bulan, macam itulah. Okey, so ini adalah total perbelanjaan belanja kita. So, kita boleh tengok. Okay, kalau kita drag kat sini ke semua, kita nak tahu keseluruhan perbelanjaan kita. Ini adalah sum dia. Okey, ini adalah total keseluruhan dia. Sama juga dengan hasil. Okey, sini keseluruhan dia. Jangan bimbang pasal negatif tu ke positif ke tak. Tak kisah. Sebab dia memang keseluruhan hasil adalah negatif, dia punya lambang kat sini. Okey. So, kalau satu je jenis produk, maka satu je lah hasilnya. Yang ni boleh tutup lah, boleh hide. Okey, macam tu. Okey, yang ini cash in hand. Okey, so sekarang kalau kita tengok duit dalam bank kita, nak tahu berapa ada? Inilah dia, RM900. So, kita congak balik, betul tak? Betul lah, kita ada modal RM1,000, kita keluarkan duit ke RM100. So, bagi kita RM900. Betul ya? Okey, sama juga dengan duit di tangan. Semalam kita jual, kita dapat hasil 500 dan kita pegang di tangan 500. Okey, oleh sebab 500 ni terlalu banyak dalam tangan, takut pula orang curi ataupun hilang, tak tahu letak di mana, kita pun masuk terus dalam akaun bank. Senang. Jadi kita tukar, kita terus buat transaksi seterusnya. Pada hari yang sama juga kita nak masuk dalam akaun bank, duit dalam tangan kita tak ada dah, keluar daripada duit tangan, pergi terus masuk ke dalam akaun bank, iaitu 500. Okey, so jadi kredit, duit tangan ataupun tunai, debit, akaun bank, lebih kurang macam itulah. So kita tak nak pakai debit kredit sebab kita rasa pening. Sebenarnya yang trauma dulu belajar akaun, debit kredit ni lah. So kita tak payah cakap debit kredit. Kita cakap keluar duit kat tangan, dah tak ada dah kat tangan sekarang. Sekarang duit tangan tu ada simpan kat dalam akaun bank. So betul lah ini. So jadi sekarang dekat akaun bank kita secara congaknya telah memiliki sebanyak RM1,400. Okey. Setakat ni kita buat yang simple dulu. Ada berapa transaction hari ni? Modal, beli barang, jualan, simpan dalam akaun bank. Ni bank. Ataupun tulis simpan dalam bank. Okey. So jadi apa yang kategori kat sini ni? Okey, baik. Ini ingat tak kita simpan modal? Kan? Okey, kalau kata ada transaction duit masuk, mungkin kalau bank in slip ke apa-apa, boleh simpan sebagai kita punya supporting documents. So selalunya apa yang Kak Tim buat, Kak Tim tak ikut apa dia punya nombor yang sedia ada pada dokumen tersebut. Kak Tim buat dokumen sendiri. So jadi Kak Tim suka tulis start dengan 001. Okey. Kalau nama bisnes kita XYZ misalnya, XYZ 001 macam tu. XYZ 001 ataupun 4 nombor. Okey. Ini kalau ada receipt kan, Izzat kata okey ada receipt, compilekan satu receipt tu, tampal dalam satu kertas A4, buatkan satu kod baru iaitu XYZ 002. Okey, macam tu. Dan seterusnya. Ni pun sama juga. Jualan, kadang-kadang ada yang bagi receipt kan. Kita bagi kat pelanggan kita receipt sebab receipt yang kita beli dekat kedai tu, ready made receipt.
Kalau tak ada, jangan risau, tak apa, tak payah letak. Biar je kosong dulu. Sebab untuk permulaan ni, dia jangan terlalu bimbang, macam rasa macam tak lengkap ke aku punya dokumen. Relax, kita nak buat santai-santai. Yang penting kita faham apa kita punya transaction yang kita telah lakukan, dan kita tahu apa yang kita buat. Kan? Kita faham dan kita tahu dan kita boleh monitor yang dekat sini ni. Ini yang penting. So tak ada jadi negatif. Kita cepat tahu, kita cepat boleh bertindak sekiranya duit kat sini tak ada. Okey, faham ya? Dan juga kat sini kita pun boleh monitor juga. Sales aku kurang ni bulan ni misalnya. Kan nampak kat situ? Begitulah. Okey, Kak Tim stop dulu, nanti Kak Tim sambung lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.